Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan soalan yang berkaitan dengan fenomena pantulan gelombang. Baik, kita akan tengok pada dua situasi di bawah. Kita tengok pada situasi yang pertama di mana kita ada sebuah kapal dan kapal ini dia nak tentukan berapakah kedalaman lautan tersebut. Dia nak tahu berapakah kedalaman laut ini. Jadi macam mana dia nak tentukan kedalaman tanpa dia perlu contoh gunakan pembaris. Okey, macam mana dia nak gunakan aplikasi pantulan gelombang untuk dia tentukan kedalaman dasar laut tersebut. Baik, jadi caranya adalah kapal yang untuk ukur kedalaman ini dia biasanya dia akan dilengkapkan dengan sebuah sonar. Okey, sebuah sonar ataupun sonar ini adalah satu gelombang yang mana dia boleh pancarkan gelombang bunyi. Dia akan pancarkan gelombang bunyi, biasanya gelombang bunyilah, okey. Dan gelombang bunyi ini dia akan bergerak di dalam air dan dia akan terpantul pada dasar laut ini. Okey, jadi contoh yang warna hijau ini cikgu buat untuk sinar tuju dan pantulan dia cikgu buat dalam warna kuning. Jadi dia akan terpantul semula kepada kapal. Baik, jadi macam mana dia nak tentukan adalah dengan caranya ini adalah dia punya kedalaman. Okey, contoh kedalaman ni cikgu tuliskan sebagai S. Baik. Jadi, apakah hubungan yang boleh menghubungkan gelombang ini dengan dia punya kedalaman adalah daripada hubungan berikut iaitu hal laju bersamaan dengan kedalaman bahagi dengan masa. Okey, yang ini adalah rumus untuk hal laju iaitu dia punya jarak bahagi dengan masa. Laju sama dengan kadar perubahan jarak. Okey, yang ini kita dah tengok dalam bab 2 lah. Okey, yang ini kita nak kaitkan semula dengan panjang gelombang. Baik. Jadi macam mana kita nak tentukan dia punya jarak S? Okey, kalau kita tengok dekat sini, gambar rajah ni, gelombang bunyi dia mempunyai hal laju yang tertentu. Baik, so, sebagai contoh dekat dalam lautan dia punya hal laju dia, sebagai contoh adalah 1500 meter per saat. Okey, ini contoh gelombang hal laju gelombang bunyi dekat dalam lautan. Baik, sekarang ini kita nak tahu berapakah dia punya S. Caranya adalah dia pancarkan gelombang, kemudian gelombang ini akan bergerak ke bawah dan dia akan tunggu sehinggalah dia dapat semula gelombang pantulan. Maksudnya, bila dia pancarkan, dia akan bergerak dan dipantulkan oleh kita punya dasar lautan ini, maka dia akan terpantul semula. Okey, proses ini dia akan mengambil satu masa T, iaitu untuk pergi dan untuk kembali semula. Jadi dia akan tunggu untuk sesuatu tempoh T. Jadi sebagai contoh, tempoh yang dia tunggu ini adalah sebagai contoh 10 saat. Okey, 10 saat. Jadi persoalannya, berapakah kedalaman lautan ini? Okey, untuk itu kita sebenarnya tak boleh gunakan S ya, sebab kalau kita tengok, gelombang itu dia bergerak ke bawah, iaitu dia dah bergerak sejauh S, kedalaman dia, tapi ini bukan dia punya pantulan. Sebab untuk dia dapatkan isyarat gelombang tersebut kembali, dia perlu tunggu gelombang tersebut dipantulkan. Jadi, gelombang ini dia bergerak yang pertama S ke bawah dan juga kembali semula S, iaitu 2S lah. Dia punya keseluruhan dia adalah 2S, maka rumus yang kita patut gunakan adalah V sama dengan 2S per T. Jadi, kita nak dapatkan S, kita boleh susun semula, kita akan dapat S sama dengan VT per 2. Jadi kita boleh gantikan sahaja 1500 darab dengan T, iaitu 10 saat, bahagi dengan 2. Okey, jadi kalau kita hitungkan dia, masukkan dalam kalkulator, kita akan dapat nilai 7,500 meter. Okey, 7,500 meter. Maksudnya kedalaman laut ini adalah 7,500 meter. Ini untuk soalan yang pertama lah. Biasanya yang kita kena ingat adalah ni. Dia punya rumus untuk hal laju nak tentukan dia punya kedalaman mesti gunakan 2S sebab dia perlu pergi dan kembali semula. Sekarang kita tengok pada situasi di bawah. Ini contoh yang kedua lah yang biasanya ditanya dalam peperiksaan, iaitu contoh kita nak tentukan berapakah lebar gaung ini. Okay, kita berada dalam sebuah gaung dan kita nak tahu berapakah lebar dia. Jadi caranya mungkin kita boleh tepuk tangan kuat-kuat. Okay, kita tepuk tangan kuat-kuat, jadi gelombang bunyi itu akan dipancarkan daripada tangan kita dan dia akan bergerak kepada gaung ini, dinding yang sini, dan kemudian dia akan kembali semula. Sebagai contoh, cikgu lukiskan warna kuning. Okay, kita tepuk sekali dan kita tunggu bilakah kita akan dengar semula tepukan kita tu gelombang bunyi yang terpantul. Jadi, sama juga sebagai contoh kita nak tahu dia punya jarak ini, S daripada kita. Ini adalah S. Jadi, untuk kita tentukan rumus yang sama, V sama dengan 2S per T. Kenapa 2S? Sebab dia perlu pergi dan dia perlu balik semula. Jadi, dia dah
ambil jarak sebanyak 2s. Okey. Jadi sebagai contoh, hal laju bunyi dekat dalam udara adalah 340 meter per saat. Ini contoh. Contoh kita dengar dia punya pantulan dia selepas 2 saat. Okay, selepas 2 saat. Jadi berapakah dia punya lebar gaung tersebut? Kita gantikan sahaja. Okey, kita dapat S sama dengan VT per 2. Maka kita gantikan dia 340 darab dengan T, iaitu 2 saat, bahagi dengan 2, maka kita akan dapat 340 meter. Maksudnya, dengan hanya kita tepuk tangan dan juga kita tunggu bilakah masa untuk dia patah balik, maka kita dapat hitung dia punya lebar bagi gaung tersebut. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tuliskan di dalam ruangan komen di bawah. Cikgu akan cuba untuk jawab sebaik mungkin.